Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Dr. Nawati, Zuraida. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kita nak sambung tentang bab muqtadah. Ini dah berkait dah dengan apa? Waalaikumsalam Ustazah Ruqayyah. Minta maaf Ustazah, tak sempat lagi nak jawab yang Ustazah tanya last 2 days, 2 hari. Nanti saya tengok, kebetulan sibuk sikit. Okay, kita masuk pada bab muqtadah yang berkait dengan kita. Sebelumnya kita bercakap untuk mereka yang mula-mula mengalami darah, ini dah berkait dengan kita. Okey, terpergi yang pertama. Okey, jenis yang pertama sama juga ya. Kalau mubtadi'ah itu kita bahagikan pada 2 secara umum, mumayyizah dan ghair mumayyizah. Bila Ustazah sebut mumayyizah dengan ghair mumayyizah, walaupun bahasa Arab, harap-harap semua dah boleh faham kan bila Ustazah sebut mumayyizah dengan ghair mumayyizah. Sebab sebut Melayu panjang sangat. Okey, mumayyizah itu yang boleh bezakan darah. Okey, dia sebenarnya secara umum kita sebut gini. Dari sudut syarat tamyiz tu, yang 4 yang kita sebut sebelum ini, tetap diterima pakai, dan untuk untuk muqtadah ni pula ditambah pula 2 syarat. Jadi semuanya 6 syarat bila kita tengok untuk muqtadah. Okey, dari sudut asas basic tamyiz 4 tu tetap kita terima pakai. Darah hitam, bila kita nak pakai hukum haid, mesti kita kena ingat haid itu apa dia, syarat dia. Sebab tu syarat darah kuat tu dia letak tak kurang daripada 24 jam, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Sebab itu merupakan, kita kata, yang boleh dikata haid. Kita tak boleh lari daripada syarat basis tu, syarat asas tu. Haid itu adalah yang cukup 24 jam dan tak lebih 15 hari 15 malam. Itu memang kita kata general ruling yang perlu kita pegang. Yang tu tak boleh ni. Mesti itu adalah panggil apa, ataupun syarat asas untuk menentukan sesuatu darah itu sebagai haid. Bila kita nak apply pada, kita kata, kaedah tamyiz, di mana kita kata darah kuat itu sebagai haid dan darah lemah itu sebagai istihadah, bermakna syarat haid itu juga apply untuk darah kuat. Itu cara mudah kita nak ingat. Cuma bila masuk kepada muqtadah, tambah 2 syarat lagi kalau kita nak berhukum dengan tamyiz. Maknanya kalau kita nak apply hukum tamyiz, bila masa hukum tamyiz mesti cukup 2 syarat lagi selain daripada 4 syarat yang telah kita sebut. Okey. Okey, kita tengok kepada jenis yang pertama, muqtadah mumayyizah, mereka yang sudah ada kebiasaan haid, dan tetapi mumayyizah apa benda yang Ustazah sebut, iaitu yang boleh membezakan warna darah. Okey, yang boleh membezakan warna darah. Okey, hukum dia macam mana? Dia kata kita akan guna kaedah tamyiz di mana darah bagi wanita muqtadah, wanita yang sudah ada kebiasaan haid dan dia boleh bezakan warna, kita akan apply kaedah tamyiz ke atasnya, di mana darah kuat dikira sebagai darah haid dan darah lemah sebagai darah istihadah, dengan 2 syarat tambahan. Okey, syarat 4 yang tamyiz yang kita bincang tu, itu memang asas dia. Ini untuk muqtadah tambah 2, iaitu yang pertama, darah tamyiz hendaklah berbeza dengan kebiasaan haid. Nanti kita akan itu syarat pertama. Okey, ini bermakna kalau tak ada beza, maka kita akan pakai kedua-duanya sekali. Maknanya iza tafaqa at-tamyiz wal 'adah.
Okey, bila tamyiz dengan adat tu tally, sepakat, sama, tak ada beza, kita maknanya kita boleh terima pakai kedua-duanya sebab hukumnya sama. Kalau ikut adat pun sama, ikut tamyiz pun sama juga, keputusan yang akan keluar. Syarat kedua apa dia? Antara darah kuat dan darah lemah tak diselangi dengan minimum suci. Okey? Antara darah kuat dan darah lemah tidak diselangi. Maknanya dia bersambung. Darah kuat dan darah lemah tu bersambung. Tidak terpisah dengan minimum suci. Baru kita boleh pakai hukum tamyiz. Okey? Jika diselangi minimum suci, maka kita tak boleh pakai hukum tamyiz. Dia mesti tak ada selang. Kalau ada selang, kedua-duanya boleh terima pakai. Okey? Contoh di situ yang ustazah tulis dalam dekat dekat slide, kebiasaan suci dia 5 hari setiap bulan. Dia dapati 20 hari darah merah, 5 hari darah hitam dan selebihnya darah merah. Macam mana nak buat? Okey? Jadi 5 hari darah hitam itu adalah haid. Itu secara umum dulu ustazah sebut ya. Kita nampak adat dia 5 hari. Okey. Setiap bulan 5 hari. Tiba-tiba katalah daripada Januari hingga Jun 5 hari. Tiba-tiba pada Julai berlaku istihadah. Kebetulan pula darah hitam tu 5 hari. Darah kuat tu 5 hari. Jadi kita kata haid dia yang mana satu? Haid dia yang darah gelap sebab tali antara darah hitam dan darah kuat dengan tamyiz. Maksudnya tamyiz tali dengan adat. Okey. Kita tengok pada slide nombor 80, contoh yang ustazah bagi di mana muqtadah mumayyizah, iaitu mereka perempuan yang sudah ada adat kebiasaan haid dan dia boleh membezakan warna darah ya. Waalaikumsalam Sa'diah, Ustazah Sa'diah. Okey, 1 hingga 5 hari bulan. 1 hingga 5 hari bulan. Ustazah buat dalam siapa yang tengok slide lah ya. Okey, pada 1 hingga 5 hari bulan keluar darah hitam. 6 hingga 25 hari bulan keluar darah merah dan kebiasaan haid dia 8 hari. Okey, darah hitam 5 hari, darah merah 6 hingga 25 hari bulan. Berapa hari tu cuba kira. Ustazah nak kena kira tak letak ni. Sekejap kita tengok tak apalah, yang penting darah merah tu berterusan darah lemah mungkin boleh kira sambil-sambil. Yang penting kita nak fokus di sini. Kalau kita tengok kebiasaan haid dia 8 hari, tamyiz dia 5 hari. Berbeza berbeza antara tamyiz di mana darah hitam 5 hari dan darah kebiasaan dia 8 hari. Bila tak tally macam ni bila tak tally bermakna kita berhukum dengan tamyiz. Kenapa kena berhukum dengan tamyiz ustazah? Kenapa tak kata 8 hari adat? Kerana al-hukmu bit-tamyiz aqwa. Tamyiz itu adalah aqwa, lebih kuat, lebih jelas, lebih ketara berbanding dengan adat. Sebab itulah di-apply, diterima pakai hukum tamyiz. Terima kasih ustazah, 19 hari. Okey? Boleh faham ya? Ustazah ulang sekali lagi. Mudah nak ingat macam ni. Bila kita orang yang dah ada haid ini, tiba-tiba katalah 5 hari, memang tak pernah miss 5 hari, tetap 5 hari. Darahnya bercampur-campur contohnya. Okey? Bercampur-campur. Jadi tiba-tiba pada bulan
Berikutnya katalah 6 bulan sebab, ataupun katalah kita daripada mula mari haid sampailah umur 40 tahun tak pernah pun berwarna haid kita 5 hari. Mula-mula coklat, lepas tu merah, lepas tu kuning, lepas tu begitulah. Tapi begitulah, memang tetap. Okey, tiba-tiba dah masuk umur, dah mungkin lepas bersalin ke, mungkin lepas ambil obat ke, mungkin jugalah macam-macam faktor boleh berlaku istihadah. Berlakulah istihadah. Bila berlaku istihadah, kita tengok kita ni tak tahu. Ustazah kena ingat kita tak akan tahu kita istihadah atau tidak selagi tak melepasi 15 hari. Itu kita kena ingat. Kita pun 1 hingga 5 hari bulan keluar darah hitam, kita stoplah solat kan. 6 hari bulan keluar darah merah, tak solat lagi kan. Kita akan tunggu sampai 15. Betul lah, start daripada 6 hari bulan walaupun keluar darah merah, macam kita ingatkan macam sebelum kita pun tak solat sehingga 15 hari bulan. Tengok darah merah tak ada, keluar lagi pada 16 hari, keluar lagi. Jadi kita ni tentu sekali dah pada hari yang ke-16 tu kita dah mandi. Kita tak perlu tunggu. Yang kita perlu tunggu ialah yang tadi ni. Kita biasa 5 hari. Okey? Tiba-tiba bulan ni lebih pula daripada 5 hari. Mari pula darah merah 6 hari bulan. Kita pun kena tunggu. Tak boleh kita mandi masa tu. Sebab apa tak boleh mandi? Sebab hukum kita kena pegang basic. Haid ini tempoh maksimal dia 15 hari. Ikut mazhab Syafi'i. Okay? 15 hari. Jadi, bila keluar darah, tunggu sampai hari ke-15. Ingatkan kering. Tengok esok keluar balik. 16 hari bulan keluar. 17 tak kering. Ini maknanya kita tahu kita mengalami istihadah. Kita sudah mengalami istihadah. Okey, itu yang pertama. Kita tahu pada 16 hari bulan bila keluar darah bermakna kita mengalami istihadah. Kita nak buat kena? Kita kena tanya diri kita pula. Boleh beza darah ke tidak? Okey? Maksudnya kita ni kategori mana? Kita tanda tadi, kita tanda detail. 5 hari pertama itu merah, hitam. Start 6 bulan merah. Kita tanda dengan detail semua. Kita tanda dengan bau, dengan sifat dia, semua tanda. Kita jenis orang yang cermat. Jadilah orang cermat. Kita tanda semua. Hari ke-16 tengok, keluar lagi. 17, 18 dan seterusnya. Okay? So, apa hukum kita? Nak kata gana? Katalah dia mari. Tak sampai 25 katalah. 16, 17, 18, 19. Katalah stok setakat 19. Lepas tu kering. Kita ni macam mana? Hak mana sebenarnya darah kita? Haid kita. Kita dah mandi dah 16 tadi. Wajib mandi pada 16. Tapi selepas darah hitam tu, selagi mana dalam tempoh 15 hari, kita tak boleh mandi. Okay? Tapi pada 16 hari bulan tu, dah keluar darah, kita wajib mandi. Masa tu wajib mandi. Wajib solat. Wajib puasa. Tapi kita ni, kena Ustazah sebut, kena tengok balik. Betul ke? Haid kita 15 hari nak kena kira. Hak hari ni, hak 16 hari bulan sahaja dan 17 ataupun 18, ataupun maknanya start daripada 16 ke atas tu je yang dikira sebagai istihadah. Tidak. Kita kena tengok, kita boleh beza darah ataupun tidak. Sekarang ni, kita boleh beza darah. Lepas tu tengok pula apa dia kita belajar syarat. Kita akan berhukum dengan kaedah tamyiz sekiranya selain daripada 4 syarat lepas tu. Okay? 2 syarat lagi. Mesti tamyiz berbeza dengan adat. Maknanya, tamyiz tu bila sebut tamyiz, darah kuat. Yang kita nak berhukum ni darah kuat sebagai haid. Maknanya, kena pastikan darah kuat itu berbeza dengan apa? Dengan adat. Adat tadi Ustazah sebut berapa? 8 hari adat dia. Adat dia 8 hari. Tapi darah hitam tengok 5 hari. Bukan 8 hari. Okey? Jadi, bila pada 16 hari bulan tersebut, dia tahu bahawa dia istihadah, dia tahu bahawa dia adalah mu'tadah mumayyizah. Dia mu'tadah mumayyizah.
yang sudah ada kebiasaan haid dan dia boleh bezakan warna darah dan dia cek, oh dulu saya 8 hari tapi kali ni darah hitam cuma 5 hari. Hok mana nak pakai ustazah? Ustazah kata kena pakai tamyiz. Sebab apa? Tamyiz dengan adat berbeza dan darah lemah bersambung dengan darah hitam, tak dipisah dengan suci 15 hari. Tak dipisah dengan minimal suci, iaitu sekurang-kurangnya 15 hari. Jadi hukum dia, haid dia 5 hari, bukan 8 hari walaupun adatnya 8 hari. Okey? Boleh faham lepas ni tak payah tanya ustazah dah. Ustazah sampai sekarang banyak soalan tak sempat nak jawab. Tak tahu apa ni? Kalau ustazah duk layan ke soalan, ustazah tak mengaji Quran, ustazah nak mengapa. Bulan puasa ni ustazah nak rebut juga. Memang betul lah pahala menjawab tu dapat juga pahala, tapi target nak nak khatam Quran tu nak juga kan. Jadi tu yang ustazah jawab sikit. Tak maaf banyak-banyak mana yang ustazah lambat, yang PM dekat Messenger tu banyak sangat. Mau yang tengok sikit. Lepas tu ada benda, kita ada tanggungjawab rumah lagi kan, nak masak. Dia memang ustazah bukan sengaja tak nak menjawab, tapi memang masa tak cukup. Ada kerja-kerja yang ustazah buat part time, nak kena buat kerja juga. Jadi gitulah bagi masa. Okey. InsyaAllah ustazah akan cuba menjawab dalam masa yang terdekat. Okey, itu yang pertama. Okey, kita tengok pula tadi adat berbeza dengan tamyiz. Slide 81. Contoh berikutnya. Mu'tadah mumayyizah, dia boleh membezakan darah. Tetapi contoh yang kedua ini, kebiasaan dia sama dengan tamyiz. 1 hingga 5 hari bulan dah hitam keluar, kebiasaan haid dia pun 5 hari. Hak tak ada 8 hari kebiasaan haid dia, tapi yang ni kebiasaan dia 5 hari, keluar darah hitam pun 5 hari. Okay, dia pun mari pada 1 hingga 5 hari bulan, yang mula-mula mari ni dia pun tak solat. Gitu, lepas keluar 6 hari bulan sampai 15 hari bulan pun dia tak solat lah. Sebab itu hukum dia. Kita ni tak tahu nak hukum hak mana sehid, hak mana seistihadah selepas berlakunya istihadah. Selagi tak berlaku istihadah, kita tak tahu. Kita hukum kita dalam tempoh 15 hari itu kita kena solat kalau kita tengok darah. Itu hukum dia. Okay? Selepas berlaku darah keluar pada 16 hari bulan baru kita tahu kita istihadah. Okay, contoh yang kedua ini, adat dengan tamyiz sama. Okey, darah hitam keluar 5 hari. Adat dia pun sebelum adat, bila kita sebut adat, iaitu kebiasaan haid dia sebelum berlaku istihadah. Sebelum istihadah ni berapa hari haid? 5 hari. Lepas tu bila berlaku istihadah, tengok tamyiz pun 5 hari. Tally. Sama. Okey, jadi kita bila dan 6 hingga 25 darah merah. Jadi kita tengok pada kes dia ini, pertama kita tengok apa? Okey, adat dia berapa? Tally tak dengan darah kuat? Tally. Bila tally, maksudnya kita berhukum dengan adat pun sama je, dengan tamyiz pun sama, di mana kita kata darah tamyiz. Darah kuat itu contoh di sini darah hitam adalah haid dan darah merah adalah istihadah. Ini bermakna kalau kita orang yang dah kita orang yang dah ada kebiasaan, baik yang pertama tadi ataupun yang kedua ini, okey, tadi kita tinggalkan solat daripada tempoh mana? Kita sebut tadi 1 hari bulan hingga 15 hari bulan tu kira tempoh maksimal haid. Kita mari darah warna apa pun tempoh ni kita tak solat kan? Berapa hari kita tinggal solat? 1, setelah kita berlaku istihadah, kita tengok ke belakang, oh rupa-rupanya 5 hari je haid. Hak darah hitam tu je haid. Hak lain tu semuanya istihadah.
Kita dah tinggal solat tadi, start daripada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10 hari kita tinggal solat, 10 hari kita tinggal puasa kalau bulan Ramadan. Bermakna 10 hari ini kita kena qada solat, kita kena qada puasa. Okey? Okey? Mungkin Ustazah Rahaizan line Ustazah, saya rasa line saya okey. Betul tak? Sebab kalau tak apa ni, mungkin line Ustazah Rahaizan kena cari, mungkin boleh dengar rakaman. InsyaAllah rakaman saya so far tak ada yang sangkut. Mungkin orang lain boleh bagi input, clear tak tempat lain. Kalau saya tak clear tu maknanya, kalau tempat lain pun tak clear, semua tak clear, makna saya lah problem. Saya rasa insyaAllah line saya so far tak ada masalah. Okey? Boleh ya? Jadi kita ni kena ingat, bila berlaku istihadah memang kita kena, akan ada yang perlu kita qada. Yang kita kena qada mana satu? Yang dalam tempoh. Terima kasih Sakinah, Sarah. Okey, maknanya bukan line saya lah, line yang pendengar. Okey, line saya okey, alhamdulillah. Okey, jadi bermakna kita kena ingat, sekali lagi Ustazah ulang, bagi kita yang mengalami istihadah, bila masa kita tahu ni istihadah? Bila darah keluar pada hari yang ke-16. Okey, bila keluar pada hari yang ke-16, baru kita tahu kita istihadah. 16 hari bulan tu ke darah istihadah Ustazah? Tidak semestinya. Okey? Okey? Bila berlaku istihadah, kita kena tengok balik ke belakang hak mana darah istihadah. Terutama kalau darah haid dan darah istihadah, terutama kalau berbeza darah. Kita boleh beza darah. Sebab tu Ustazah kata catat. Biar tak berlaku istihadah, kena catat detail. Kenapa? Bila mari kepada Ustazah, bila mari kepada Ustazah, saya haid 10 hari bulan hingga 15 hari bulan. Lepas tu haid suci. Lepas tu pada sekian hari bulan darah keluar, saya mengalami darah lagi sehingga sekian. Hak mana istihadah Ustazah? Minta maaf, Ustazah pun jawab, maaf saya tak boleh jawab. Memang betul lah Ustazah tak boleh jawab. Maklumat umum Ustazah tak boleh jawab. Jadi kalau nak tanya Ustazah, tolong bagi maklumat detail. Tak payah tunggu Ustazah. Kadang-kadang Ustazah dah rasa penat dah. Ustazah dah cakap dah, bagi detail. Bagi umum macam tu Ustazah susah nak jawab. Okey? Sebab maklumat kena detail. Okey? Sebab tu perlu buat catatan buku. Ustazah pun dah letak dekat dekat FB Ustazah, kat wall Ustazah. Cara membuat catatan, memang itu antara contoh catatan yang cantik. Contoh maknanya, sebab maksud Ustazah cantik tu, dia ada kolom tarikh, dia ada kolom hari yang keberapa, mana haid dia yang keberapa, okey, dia ada kolom tentang darah, okey, ataupun mungkin ada tambah ruang catatan ke. Jadi walaupun dalam contoh yang Ustazah bagi tu dia dia tulis satu tu pada baris yang tarikh yang pertama, sepatutnya kita tak boleh tulis tarikh yang, katalah dalam contoh tu 28 hari bulan 4 dia mula keluar darah, dia tulis 28 tu satu hari pertama darah. Tak, sepatutnya pada 29 esoknya baru dia tulis hari yang pertama. Sebab dalam realiti haid kita datang pada bukan tepat, maknanya ni biasanya akan berlaku pada 28 hari bulan tu mungkin pukul 7 pagi. Bermakna 7 pagi besok baru cukup satu hari. Jadi sebab tu kita kena letak hari pertama tu pada esok hari, bukan pada hari keluar darah tu, baru kiraan kita tepat. Okey, itu antara yang kelemahan dalam contoh yang Ustazah bagi tu. Okey, Ustazah malas nak buat lah, Ustazah snap, Ustazah bagi je yang dah sedia ada. Dan juga maklumat darah tu kena detail. Dia letak cuma warna, tapi kita tambah lagi untuk bau darah, sifat darah. Okey, jadi lengkap. Alhamdulillah. Kalau kita ada tanda-tanda masa mari darah ni ada sengguru, letak tanda. Sebab Ustazah akan tanya benda tu. Maklumat itu sangat penting. Okey?
Okey. Kita berpindah boleh mu'tadah, mumayyizah. Okey? Sekarang ustazah nak pindah kepada mu'tadah, ghair mumayyizah. Dah ada kebiasaan haid, tapi ghair mumayyizah. Ghair mumayyizah apa tak ada kita dulu? Tengok darah sama sahaja ataupun tak cukup syarat tamyiz. Okey? Tak cukup syarat tamyiz. Bila mu'tadah ni syarat tamyiz dia 4 campur 2. Okey, 6 semuanya. 4 yang kita belajar dulu, tambah lagi 2 yang ustazah terang tadi. Okey. Mu'tadah ghair mumayyizah ni pecah kepada 4. Okey. Mu'tadah secara kita kata pembahagian besarnya 2, mumayyizah dengan ghair mumayyizah. Ghair mumayyizah pecah pula kepada 4. Pecah pula kepada 4. Yang pertama, dia ingat kebiasaan haid dia, maksudnya bila mula. Bila sebut masa kebiasaan tu, mula bila? Awal ke tengah bulan ke ataupun akhir bulan. Okey? Dia ingat, dia tanya bila biasanya mari haid bila? Awal bulan ustazah. Biasanya apa? Pertengahan ustazah. Biasanya hujung bulan ustazah. Okey, dia ingat. Okey, serta bilangannya. Berapa hari? 3 hari ke 5 hari? Dia ingat. Dia ingat semua tu. Yang kedua, lupa segalanya. Dah ingat satu benda. Dah cara, dah ambil ni memang dak pernah cara, dak pernah ni pakai. Ikutlah gana-gana pun. Bila berlaku istihadah, dia pun pening kepala tanya ustazah. Ustazah tanya, dak ustazah dak tahu benda, dak catat, dak ingat, dak apa. Ini dinamakan mutahayyirah mutlaqah. Kes paling teruk lah ni. Worst scenario. Okay, harap-harap tak ada di antara kita yang jenis ni. Ada setengah tu catat tarikh sahaja. Tarikh catat. Cakap tarikh, mari keluar darah gini. Catat tarikh tak cukup. Tak cukup maklumat. Mesti detail. Yang ketiga, ingat bila mari haid, tapi dah ingat bilangan. Tu jenis yang ketiga. Ghair mumayyizah. Yang ketiga, ingat bila mari, tapi dah ingat bilangan. Yang keempat, terbalik pula pada yang tu, iaitu ingat bilangan. Ustazah sebut apa yang ketiga tadi? Yang ketiga, ingat bila mari, tapi tak ingat bilangan. Yang keempat, ingat bilangan tapi tak ingat bila mari. Awal ke tengah ke hujung bulan. Okey? Kita tengok yang pertama, iaitu dia ingat masa mari dan juga dia ingat bilangan. Dan yang ni ustazah pecah kepada 3. Ada 3 kategori. Okey? Ada 3 kategori. Kategori ni bukan apa. Ustazah maknanya dia memang ingat bila mula haid dia, dia memang ingat bilangan haid dia. Kita nak pecah, kita nak tengok kepada yang pertamanya apa benda? Kebiasaan haid dia konsisten. Tali sama, konsisten sebelum berlaku istihadah. Katakan contoh dia, bulan 1 mari 6 hari, bulan 2 mari 6 hari, bulan 3 mari 6 hari, bulan 4 mari 6 hari, bulan 6 mari 6 hari. Semuanya 6 hari. Okey? Di mana konsisten. Okey? Kebetulan Allah takdirkan bulan 7, bulan 8, bulan 9 istihadah. Nak buat gana. Hak mana sehid. Dan kita kena kes ni kes apa? Sama orang katakan 7, 8, 9 tu sebulan bulan 7, 1 hari bulan hingga 30 hari bulan. Bulan 8 pula 1 hari bulan hingga sekian-sekian hujung bulan. 9 pula hingga macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat? Bagi darah yang ghair mumayyizah ini, dia kira dia tak tahu beza darah ni, dia kena
kira 30-30. Untuk kitaran berikutnya 30-30. Okey? Kena kira 30-30. Okey, jadi oleh kerana kebiasaan dia tadi, dia tak boleh nak beza darah. Darah sama je. Ataupun tak cukup syarat tamyiz. Ada beza darah tapi tak cukup syarat tamyiz, jatuh kepada ghair mumayyizah juga. Jadi hukum dia macam mana? Orang yang konsisten bilangan hari dia ni. Jadi untuk bulan 7, bulan 8 dan bulan 9 itu kita hukumkan haid dia adalah 6 hari 24 istihadah. Bulan berikutnya 6 hari 24 istihadah. Bulan berikutnya istihadah lagi 6 hari. Apa ni? Kita kata haid dan 24 istihadah. Okey, saya nak cerita dari sudut qada solat pula. Okey, dah lambat orang ni. Orang yang konsisten 6 hari. Alamak. Sorry, terputus kejap. Okey. Terputus kejap tadi. Tak apa, yang terputus tu tak ada apa pun. Ustazah tengah Ustazah tengah tengok slide. Okey. Okey, jadi nampak tak? Kita nampak bulan 7, bulan 8, bulan 9 dia istihadah. Sebelum istihadah dia haid dia memang 6 hari konsisten setiap bulan 6 hari. Okey, sekarang ni kita nak cerita kita kata setiap pada bulan 7, bulan 8 dan bulan 9 itu haidnya adalah 6 hari sahaja. Selebihnya itu 24 hari haid. Bulan 8 pula 6 hari. Ustazah sebut apa? Selebihnya istihadah. Bulan 8 pula 6 hari haid, selebihnya 24 hari istihadah. Bulan 9 pula 6 hari haid. Tetapi kita kena ingat kita sudah bagi hukum ni sebab benda dah lepas. Katakan kita tengah berlaku sekarang. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Tali, tiba-tiba bulan 7 istihadah. Bila masa tahu istihadah? Setelah darah keluar pada hari yang ke-16. Dan kita tengok darah kita sama je. Kita nak buat gana? Kita kata sebelum ni kita 6 hari je. Masa 16 hari bulan tu ataupun 17 hari bulan tu, kita dah boleh buat keputusan bahawa apa dia? Bermakna haid kita adalah 6 hari sahaja. Haid kita 6 hari sahaja. Okey? Bermakna kita kena qada. Bermula pada 7 hari bulan. Mana 1 hingga, ini ustazah nak bagi buat misalan mudah. Bermula daripada 1 hari bulan sampai 30 hari bulan dia keluar darah. Haid hok mana dia tadi 6 hari dah setiap sebelum ni 6 hari. Jadi kita kata haid dia adalah daripada 1 hari bulan sehingga 6 hari bulan sahaja. Okey. Istihadah bila? Bermula daripada kita kata 7 hari bulan sampai 30 hari bulan. Jadi hak dia tinggal solat tadi, kalau bulan puasa dia tinggal puasa tadi, daripada 7 hari bulan sehingga 15 hari bulan tu dia kena qada. Nampak? Okey. Tak kena mandi masa tu tak tahu lagi. Bulan 7 ni dia tak tahu istihadah macam mana dia nak mandi pada hari ke-7 Khadijah. Okay, Ustazah dah sebut tadi, bila sebelum ni tak pernah istihadah, okay, bulan 7 tu pertama kali dia macam ni, bulan 7 ni mari haid biasa, kita pun sepanjang 15 hari tu kita tak solat. Memang kita akan tak solat pada 15 hari pertama. Hari ke-16 tu baru kita tahu kita istihadah. Okey? Kita pun mandi. 16 hari bulan tu kita wajib mandi dah. Memang wajib mandi.
Tetapi bila berlaku gitu, kita kena tengok balik ke belakang, kita cek balik, sebelum ni, sebelum ni, haid kita 6 hari sahaja. Darah kita sama sahaja. So sebenarnya hak mana haid kita? Iaitu haid kita cuma 6 hari. Bermakna hak solat kita tinggal sebelum ni. Yang masa dulu tu kita berhukum berdasarkan zahir. Tak dosa. Betul dah kita berhukum tu. Cuma sekarang bila berlaku hari yang ke-16 keluar darah, barulah kita tahulah kita istihadah. Bila dah tahu kita istihadah, kita kena tengok baliklah hak lepas tu. Yang kita tak solat tu. Kita tengok kita, kita ni adalah orang yang sama muqtadah ghair mumayyizah. Muqtadah ghair mumayyizah, apa hukum dia? Macam mana hukum dia bagi orang yang kita tengok dia ni jenis macam mana? Saya ni memang konsisten haid saya sebelum ni ustazah. Jadi haid kamu adalah berapa hari sebelum ni? 6 hari ustazah. Haid kamu pada bulan 7 6 hari. Hak kamu tinggal daripada 7 hari bulan hingga 15 hari bulan tu, kalau bulan Ramadan puasa pun kena qada, semayang pun kena qada. 16 hari bulan tak apalah, memang siapa-siapa pun bila hari ke-16 dia dah mandi. Tak ada lah isu qada di situ. Okey? Katakanlah bulan 8 berlaku pula istihadah. Berlaku pula istihadah. Okey. Cuma di sini kita tengok dalam masalah bila berlaku istihadah begini, jadi kita kena sampai 15 hari. Okey. Nampak darah sama je. PA dia tak sama macam sebelum ni. Sebelum hari coklat, okey, merah, kemudian kuning, keruh. Dia tone dia macam tu terus naik. Ini tak, bulan 7 sama darah. Bulan 6 pun berlaku begitu. Pada bulan 8 pun macam tu. So bulan 8 pun kita kata 6. Katalah bulan 9 nampak macam sama je perangai. Masa tu bila dah jadi adat istihadah kita begitu, pada hari ke-7 baru kita boleh mandi. Sebab dah nampak dah macam kita mandi. Nampak tak? Bila hari kita tengok PA dia, ini macam darah nak jadi macam bulan sebelum ni. Okey? Dah nak jadi macam bulan sebelum ni. Okey? Walaupun mana ataupun pada bulan 8 tu kita nampak sebelum ni darah kita, kalau masa sebelum-sebelum ni kalau haid yang stop cukup 6 hari tu, irama dia macam ni. Okey, bulan 7 irama dia mendatar. Okey, darah sama sahaja contohnya. Okey, ataupun tak cukup syarat tamyiz. Okey, senang ustazah nak bagi contoh yang darah mendatar darah mendatar, darah sama sahaja. Jadi bulan 7 tu kita kata haid kita mengikut adat, iaitu 6 hari. Selebihnya 24 hari adalah istihadah. Bulan 8 pula tengok sama je PA macam bersambung pula tu. Ingat, darah ni bersambung daripada bulan 7 sampai okey. Dia tak kita kata cukup sekali pun dah cukup dikira adat. Cukup adat. Okey, sudah boleh kira. Kata ini ustazah bagi contoh banyak bulan. Katalah kalau bulan 1 tu dia haid biasa bulan 2 berlaku istihadah. Dia ikutlah adat yang bulan 1 tu. Macam tu lah. Tapi ni ustazah nak cerita adat kemudian berlaku 3 bulan berturut-turut. Okey, ada sebab kenapa kita nak tengok 3 bulan berturut-turut. Okey, pada bulan 8 tu dia tengok tone darah tu sama je. Ini macam nak istihadah balik. Nampak tak? Istihadah dia bulan lepas, dia rasa istihadah pada bulan 8 ni pun, kalau dia kata hari ke-7 ni nampak gaya mungkin nak berlaku istihadah juga ni, PA perangai ni. Okey, jadi dia pun ikut adat istihadah sebelum ni. Itu dia tak solat selama 6 hari. Pada hari ke-7 tu dia mandi.
Pada hari ke-7 dia mandi. Dia pun solat. Tengok betul memang istihadah. Berlakulah hari ke-16 ke-7. Okey. Tak apa. Boleh. Okey? Pada bulan 9 berlaku lagi istihadah. Sambung ni darah ni 3 bulan terusan. Dia pun ambil balik selepas maknanya bulan 8 tu 6 hari sebagai haid, 24 hari istihadah. Lepas tu start balik berlaku lagi darah berterusan lagi, dia pun ambil 6 hari haid. Pada hari ke-7 dia mandi. Dia pun mandi hari ke-7 tu solat semua-semua. Tengok Allah takdirkan stop setakat 15 hari bulan. Faham tak maksud Ustazah? Tengok pada bulan 9 tu darah stop setakat 15 hari bulan. Kita dah cakap selagi mana darah tu dalam lingkungan 15 hari, 15 malam maksimal haid, semuanya dikira haid. So tadi dia solat, dia dah mandi wajib. Dosa kat dia solat masa tak berdosa sebab dia berhukum kepada adat dia. Cuma bulan 9 ni bila darah tu stop setakat 15 hari bulan, bermakna semuanya dah darah. Jadi dia dah mandi 7 hari bulan tadi. Mandi 7 hari bulan tak sah. Itu dia kena mandi balik pada bila suci. 15 hari bulan tu. Okey? Faham tak? Harap-harap boleh faham ya. Ustazah ulang sekali lagi. Takut penyimpan debat qada lah ni. Rasanya kalau bab haid istihadah tu tahu dah nak tentukan sebab kita tengok kepada adat kan. Sekarang ni bab qada. Okey? Ustazah ulang sekali lagi. Okay. Untuk bulan 7 pertama kali dia haid. Pertama kali dia istihadah. Kebiasaan dia 6 hari. So haid dia 6 hari, istihadah 24 hari. Okey? Okey, istihadah dia 24 hari. Okey, itu bulan 7. Bulan 8 dia tengok itu nasi darah tu, ni macam darah tu bersambung sama je. 3 bulan berturut kita tengok bulan 8 kata tetap masuk lagi bulan 9. Bulan 8 darah bersambung lagi daripada bulan lepas. Okey, kita pun kata okey, mulai untuk bulan 8 ni 6 hari 6 hari haid dan 24 hari berikutnya adalah istihadah. Jadi dia tengok adat yang lepas 6 hari dia stop solat, bila hari ke-7 dia tengok ini macam nak istihadah balik. Dia boleh berpandukan pada istihadah, lepas hari ke-7 dia mandi. Dia pun mandi, dia pun solat sampai 15 dan memang takdirnya Allah tentukan pada hari ke-16 istihadah. Mana betul lah tadi dia mandi pada 7 hari bulan tu. Tak perlu dalam qada. Nampak tak? Yang bulan 7 tadi pertama kali dia kena qada sebab dia dia hold sampai 15 hari. Yang bulan 8 pula ni istihadah kedua ni terusan dia tengok macam sama je PA. Nak istihadah macam bulan lepas. Jadi dia pun dia ambil 6 hari. Darah sama je. Dan kebetulan darah tu berterusan daripada bulan 7. Dia pun bulan 6 hari dia tak solat, hari ke-7 dia mandi. Okey? Dia pun solat semua-semua, tengok darah keluar sampai 16, 17 dan seterusnya. Okey? Nampak? Jadi sah dah mandi dia yang 7 tadi. Dia tak ada dah kena qada apa-apa kan? Okey. Bulan 9 pula berlaku istihadah lagi. Dia pun ambil 6 hari. Tak solat. Hari ke-7 dia pun mandi juga. Tengok yang bulan lepas lah kan? Dia mandi lah. Ditakdirkan Allah bulan 9 ni berhenti setakat 15 hari bulan. Dia dah mandi 7 hari bulan tadi. Dia dah solat semua. Dia dah puasa semua. Okey? Katalah bulan Ramadan kita buat senang nak bagi contoh untuk puasa. Okey? Dia dah mandi pada 7 hari bulan 9. Dia dah puasa. Contohnya dia puasa. Tengok 15 hari bulan darah berhenti. Dia ingatkan nak istihadah, tengok pada PA tu kan. Sebab dia mengikut adat dia sebelum ni. Adat istihadah dia. Okey, jadi
Bila ternyata bahawa darah berhenti setakat 15 hari, bermakna semua darah dalam lingkungan 15 hari tadi adalah haid. Bermakna dia mandi pada 7 hari bulan tu tak sah. Bermakna dia kena mandi balik pada bila dia suci pada 15 hari bulan tu. Okey, katalah dia suci waktu asar. Dia dah cek kat dalam bersih. Dia pun mandilah. Okey, basic 15 hari maksimal haid kita tak lepas. Okey. Boleh faham dah 2 kali dah Ustazah terangkan. Okey. Seterusnya, hari ni tak sempat habis Okay, Ustazah nak habiskan bahagian pertama ni. Seterusnya, masih lagi jenis yang pertama, mu'tadah ghair mumayyizah, yang ingat masa kebiasaan haid dan juga bilangannya, tetapi kita nak pergi pada jenis yang kedua di mana haidnya tidak konsisten. Okey, tetapi seirama. Bilangan haid tak konsisten tapi seirama. Contoh dia, bulan pertama 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari, bulan keempat 3 hari, bulan kelima 5 hari, bulan keenam 7 hari. Berlaku istihadah pada bulan 7, bulan 8 dan bulan 9. Macam mana nak buat? Pada bulan 7 itu kita kira haidnya 3 hari. Ini ghair mumayyizah, maknanya darah sama sahaja. Kalau tamyiz mudah, kita ikut tamyiz. Okey, kalau cukup syarat tamyiz kita ikut tamyiz jelah. Okey, ini darah sama saja. Itu ghair mumayyizah. Kita ambil contoh darah sama mudah Okey. Jadi pada bulan ke-7 3 hari. Pada bulan ke-8 haid dia 5 hari dan pada bulan ke-9 haid dia 7 hari. Okey, faham? Kita kena ingat pada bulan 7 tetap kena kitaran dia 3 kita kena ingat mesti guna daur dia 30 hari 30 hari 30 hari kalau jenis berterusan macam ni ghair mumayyizah. Okey, so bulan 7 3 hari haid, 27 hari istihadah. Bulan 7 tu pertama kali istihadah. Pertama kali istihadah tentu sekali pada hari pertama sehingga hari ke-15 dia tak solat. Pada hari ke-16 baru dia tahu dia istihadah. Baru pertama kali dia istihadah. Okey. Jadi bila pertama kali berlaku istihadah, dia tentu sekali kena qada solat yang dia tinggal sebelum ni. Mana istihadah sampai berikutnya. Okey, bermakna haid dia yang mana satu, dia kena tengok adat dia konsisten macam tu 3-5-7. Katalah 1, 2, 3 sahaja. Bulan keempat berlaku istihadah. Macam itulah juga. Kita akan guna 3. Okey, 3 hari itu sebagai untuk istihadah yang pertama 3 hari haid, 27 hari adalah istihadah. Kalau berlaku berturut-turut 3 bulan, kita ikut susunan tersebut. Okey, ini yang tak konsisten tapi seirama, dan yang terakhir ialah tak konsisten dan tidak seirama. Okey, kita tengok bulan pertama 3 hari haid dia, darah datang. Bulan 2 5 hari, bulan 3 7 hari, bulan 4 7 hari, bulan 5 3 hari, bulan 6 5 hari. Tak konsisten, ikut dan dia nak mari. Okey, bulan 7 berlaku istihadah. Kok mana nak pakai Ustazah, 3 hari ke 5 hari ke 7 hari ke? Jika berlaku tak konsisten macam ni, kita pakai yang terdekat, bulan yang terdekat, iaitu bilangan haidnya adalah 5 hari. Bakinya 25 hari adalah istihadah. Okey, katalah bulan 8 pun berlaku istihadah, pakai je lah yang 5 hari itu. Bulan 9 pun mari lagi berlaku sama berterusan 3. Gitulah juga. 5 hari.
dia pakai yang kalau yang tak konsisten. Okey? Boleh faham ke? InsyaAllah boleh faham ya. Okey, sekarang pukul apa? 11.50. Ustazah nak habiskan satu lagi. Hebat ni, mudah nak faham juga. Jenis mu'tadah ghair mumayyizah, perempuan yang sudah ada kebiasaan haid dan dia adalah ghair mumayyizah, tak boleh beza warna darah ataupun tak cukup syarat tamyiz, tetapi dia lupa segalanya, dah ingat masa bila mari, dah ingat berapa bilangan, ini kita namakan sebagai mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah. Tanya dia berapa hari mari, dah ingat. Mari awal bulan, tengah bulan, ke akhir bulan, dah ingat. Okey? Jadi apa jadi pada dia daripada 1 hari bulan hingga 30 hari? Sepanjang dia keluar darah, katalah kita andaikan darah tu keluar, darah merah keluar daripada 1 hari bulan sampai 30 hari bulan, awak gana hak mana sahih, hak mana istihadah? Ustazah tak boleh royak pun hak mana sahih, hak mana sahih, hak mana istihadah. Kes mutahayyirah kita tak boleh royak hak ni haid, hak ni istihadah. Kita boleh royak ke dia berjalan serentak. Hukum haid dan hukum suci serentak dalam tempoh 1 hari bulan sehingga 30 hari bulan, ini berjalan hukum haid dan hukum suci serentak. Guana tu Ustazah, maksudnya begini, sepanjang 1 hingga 10 hari bulan ini dia wajib berapa bulan? 1 hingga 30 hari bulan, sepanjang darah yang dia alami darah tu, dia alami istihadah daripada 1 hari bulan hingga 30 hari bulan, dia wajib solat sepanjang 1 hingga 30 hari bulan. Dia wajib puasa kalau bulan puasa. Dia boleh tawaf kalau dia tengah mengerjakan umrah ataupun haji. Boleh dijatuhkan tolak mana dia boleh kira dia dalam keadaan suci masa tu. Kalau dia dijatuhkan tolak, dia dikira sedang suci. Ada kesan dia kan, orang dijatuhkan tolak masa suci dengan masa haid kan? Orang masa haid panjang lagi dah dia berbanding orang dijatuhkan tolak pada masa suci. Dan juga dia boleh iktikaf. Ini adalah 5 perkara yang dia boleh lakukan. Berjalan ke atasnya hukum suci dalam tempoh 30 hari dia mengalami istihadah tu. Mutahayyirah mutlaqah. Hak dak tahu ke benda, dak ingat tarikh, dak ingat berapa hari bulan, tak tahu mari awal bulan ke tengah bulan ke hujung bulan, dak tahu benda, zero. Hukum dia saya kata pada muka. Tu bahasa kasar lah. Siapa suruh dok cara. Jadi oleh kerana kita tak boleh royak ke dia hak mana haid, hak mana istihadah, maka berjalan hukum haid dan hukum suci serentak. Untuk 5 perkara tadi dia berjalan ke atasnya. Dan berjalan juga daripada 1 hari bulan hingga 30 hari bulan, itu hukum orang haid, iaitu sepanjang 1 hari bulan hingga 30 hari bulan dia istihadah, kita kata dia mengalami darah haid, mengalami darah tu, dia istihadah tu, dia tidak boleh bersama suami dia, haram bersama suami dia. Sebab masa tu dari sudut jima' dia mengambil hukum orang berhaid. Ihtiyati. Sebab kita tak tahu haid ia hak mana maka mengambil hukum yang kita kata, kalau kita kata dia boleh bersama suami dia, sedangkan mungkin antara hari-hari ini adalah hari haid, jadi tak tahu hak mana hari haid, berjalan hukum haid sepanjang 1 hari bulan hingga 30 hari bulan, haram bersama suami. Okey? Begitu juga dia tidak boleh baca Quran. Dia masa solat tadi je dia boleh baca Quran. Selain daripada tu berjalan hukum haid. Di luar solat berjalan hukum orang haid. Begitu juga dia tak boleh sentuh Quran. Okey? Dia tak boleh duduk dalam masjid. Dia tidak boleh dia lagi melintasi masjid dan sebagainya. Okey? Jika bimbang mengotori masjid. Takut nitih lah, takut nitih. Okey? Nampak? Ini denda kepada mereka yang maknanya dia tak tahu apa, dia tak cara, tak ambil hal langsung pasal darah keluar.
Tiba-tiba berlaku istihadah, baru penipala mari ngadak ustazah. Ustazah kata, ustazah tanya je lah, sebelum ni berapa hari mari? Tak tahu, berapa awal bulan kita dah ingat berlaku. Ustazah minta maaf ustazah, saya dah cara sungguh belum ni. Tu dia, ambil lah. Berjalan kita kata minta maaf lah deh, ikut hukum. Kalau sepanjang awak mari darah ni, berjalan dua hukum serentak, hukum orang suci dan juga hukum orang haid. Okey, nampak tak? Betul dah ulama ubi hukum tu. Betul dah. Okey? Kenapa dia wajib solat, wajib puasa? Sebab ada antara hari-hari ini hari yang dia suci. Hak mana saya tak tahu. Jadi sebab tu dia okeylah buat semua hari. Puasa dan solat. Tapi bab hak lain pula, kita kata kita tahu hari haid tak boleh bersama suami. Tapi hak mana haid tak tahu. Okey, berjalan sepanjang berlaku istihadah tersebut, dia tidak boleh bersama suami dia. Sebab dia tak tahu sangat hak mana haid, berapa hari dan juga bila berlaku haid. Ingat baik-baik ya puan-puan. Tuan-tuan pun kena faham. Kalau isteri berlaku begini, tuan tak boleh bersama isteri. Suami pun kena tahu hukum. Ini suami jahil, isteri pun jahil, molek benar. Jadi kita kena ambil tahu. Suami sepatutnya kena ambil tahu. Tanggungjawab suami. Kalau isteri tu jahil dan suami dah ajar, suami pun berdosa. Pada uwi pula isteri nak pergi ngaji. Isteri nak tengok online pun marah. Contohnya ada kelas online, tak payah nak tepek dengan suami tu, tak ada masalah. Kan kita kata dia duduk, suami tak boleh lari ke lain. Kalau nak pergi kelas masjid, suami tak kata jangan tinggal rumah, tak boleh. Sekarang ni kelas online. Sama-sama duduk sama suami isteri, dengar baik-baik bincang. Sebab ini melibatkan hukum, hukum. Bila orang kahwin ni ada hukum tambahan berbanding dengan orang yang tak kahwin. Orang tak kahwin tu dari sudut solat puasa gitu je. Orang yang kahwin ni ada hukum lain pula, hukum jimat. Jadi dia kena faham. Okey? Ustazah rasa cukup setakat tu dulu. Minggu depan hari apa ni? Hari ni hari apa? Ustazah lupa dah. Hari Jumaat. Hari Senin, hari Sabtu, hari Senin. Hari Senin apa bulan ya? Ustazah lupa dah. Okey, nanti ustazah akan umumkan sebab ada hari yang ustazah meeting. So minggu depan ustazah start minggu depan tu banyak meeting. Nanti ustazah apa-apa tengok pada page ustazah akan iklan sama ada batal ataupun ustazah awalkan. Mana kalau meeting tu pagi memang ustazah tak boleh nak buat kelas lah. Dan ustazah tak nak buat petang sebab petang kita sibuk nak masak, ustazah pun nak masak juga bulan puasa ni. Okey, jadi kalau tak ada tu ustazah akan iklankan. Jadi sebab lepas ni kita masuk yang lebih complicated. Jadi ustazah tak mau masuk hari ni, memang masa pun dah Jadi faham tu dulu ya untuk Muqtadah. Kita sekarang ni yang sudah ada kebiasaan haid. Selama ni kita bincang sebelum-sebelum ni pasal Muqtadah untuk anak kita, untuk adik kita dan juga kawan-kawan kita yang baru pertama kali mari haid. Ini untuk kita ni. Selama ni kalau kita silap, kita taubat terutama yang jenis tak cara, tak ambil tak catat. Banyak ke rujuk ke ustazah, saya tak catat ustazah. Nak marah pun tak boleh juga nak marah kan. Tapi kalau mana yang dah ngaji, kalau tak catat juga tu memang ustazah marah. Isnin 11 bulan. InsyaAllah 11 bulan ustazah tak ada komitmen. 12 tu. Betul Isnin 11 bulan. Pak ustazah 11 hari bulan. Kejap. Apa-apa ustazah akan umumkan. Sebab banyak meeting minggu depan. Orang dah masuk kerja, dah mula banyak komitmen sikitlah ustazah. InsyaAllah kalau okey. Harap-harap bulan puasa kita sempat habis tajuk ni. InsyaAllah minggu depan ustazah rasa minggu depan nak pula kuliah akan datang, insyaAllah kita sempat habis sempat habis sampai nifas. Sebab nifas tu sikit saja. Okey. Kita baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Okay, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jika umur panjang.